Safar tahun ke-11 Hijrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan tentera yang besar untuk menaklukkan Rom. Baginda melantik Usamah bin Zaid bin Harisah sebagai ketua pasukan. Usamah bin Zaid merupakan kesayangan Rasulullah SAW. Beliau merupakan putera kepada orang yang juga menjadi kesayangan Rasulullah SAW dan anak angkat baginda iaitu Zaid bin Harisah. Usamah lahir di Mekah 7 tahun sebelum hijrah. Ibunya adalah Ummu Aiman radhiyallahu anha yang merupakan salah seorang wanita yang menyusukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibn Katsir menyebut keberangkatan Usamah bin Zaid yang telah dipersiapkan oleh Rasulullah SAW untuk pergi ke Tukhum Balqa di bumi Syam, di mana Zaid bin Harisah, Ja'far dan juga Ibn Rawahah gugur sebagai syahid di sana, lebih tepat lagi di Mu'tah. Maka pasukan ini pun berangkat dan sesampainya di Juruf, mereka pun mendirikan khemah. Di antara pasukan Usamah ini terdapatnya Umar ibn Al-Khattab. Ada yang berkata juga Abu Bakar. Tetapi Nabi SAW menariknya kembali untuk menjadikannya sebagai imam salat. Pasukan ini tetap berada di sana ketika mereka mendengar sakit Nabi SAW semakin parah. Nabi SAW kemudian wafat. Lalu hal ini menjadi sangat genting. Keadaan menjadi semakin bahaya. Kemunafikan di Madinah menguat kembali. Para kabilah yang tinggal di sekitar Madinah mula murtad. Sebahagian yang lain menolak untuk membayar zakat. Salat Jumaat tidak lagi didirikan selain daripada Mekah dan Madinah. Ketika hal-hal ini berlaku, maka para sahabat mengusulkan kepada Abu Bakar radhiyallahu an yang sudah menjadi khalifah ketika itu agar tidak meneruskan pengutusan pasukan Usamah, kerana pasukan itu diperlukan untuk perkara yang lebih penting. Di samping pasukan tersebut dipersiapkan dalam keadaan yang masih normal. Antara yang mengusulkan hal itu kepada Abu Bakar ialah Umar ibn Al-Khattab. Namun Abu Bakar menolak semua usul tersebut. Dia berkata, demi Allah, aku tidak akan membuka simpul yang telah diikat kuat oleh Rasulullah SAW seandainya burung menyambar kita dan binatang buas menyebu Madinah, seandainya anjing-anjing berlarian di kaki-kaki para ummul mukminin. Aku tetap akan meneruskan pengutusan pasukan Usamah. Lalu Abu Bakar memerintahkan para penjaga untuk bersiap siaga di sekitar Madinah. Berangkatnya pasukan Usamah membawa maslahat yang besar dalam keadaan seperti itu. Tidaklah pasukan ini melewati sebuah perkampungan orang Arab kecuali mereka merasa ketakutan. Lalu pasukan ini tinggal selama 40 hari. Ada yang berkata 70 hari. Kemudian mereka pulang dalam keadaan selamat dan membawa harta rampasan perang. Setelah itu Abu Bakar kembali mengutusnya bersama pasukan lain untuk memerangi orang-orang yang murtad dan orang-orang yang menolak membayar zakat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, pasukan Usamah bin Zaid ini merupakan pasukan yang menggambarkan apa yang Nabi lakukan sebagai tanda min a'lamin nubuwah, tanda kenabian, kehebatan Rasulullah SAW ini. Dia telah mengasaskan satu gagasan asas yang baik. Walaupun dia wafat, tapi sebelum berakhirnya dia telah menyediakan sebuah pasukan. Signal dan isyarat memberi maksud bahawa seorang khalifah yang datang selepas daripada itu, bagi mereka yang dikurniakan dengan kecerdikan dan kebijaksanaan serta hikmah, dia akan follow dan ikut apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah. Mengikut Rasulullah SAW ini bukan semasa hidupnya, tetapi juga berkekalan sampai dunia dikiamatkan. Mengikut Rasulullah SAW kadang-kadang bukan berdasarkan kita lihat maslahat dan keadaan kita,
Ada orang kata betul Rasulullah suruh tapi zaman sekarang tak sesuai. Boleh cakap macam tu. Ini merupakan racun yang berbisa dan jarum-jarum yang bahaya yang akan menjadikan kita syak dan ragu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bahaya tuan-tuan. Sebab itu ucapan-ucapan seperti itu akan mengeruhkan kadar keimanan, kepercayaan, keyakinan seseorang kepada Islam dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah cerita bagaimana Umar Mukhtar rahimahullah, singa padang pasir bumi Libya, menentang pasukan Itali. Ketika puncak orang-orang Islam yang bersamanya berkata, berat kita, sukar kita, macam mana kita nak selesai, kita kena ada cara moden, cara ni. Lalu Umar Mukhtar dengan tegas menyatakan, kita ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan kepada kita jalan yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Maka di situ kita faham mereka bergantung, mereka menjadikan rujukan utama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu kalau kita rasa kita hebat, sebenarnya jauh Rasulullah SAW lebih hebat daripada kita. Dari segi apa? Dari segi politik, dari segi ekonomi, dari segi kebudayaan, dari segi kehidupan, dari segi perasaan emosi, dari segi kekeluargaan, bahkan semua serba-serbi. Kerana Islam itu adalah sebuah agama yang paling sempurna dan paling lengkap. Benarlah firman Allah Ta'ala, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu. Aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu. Aku telah lengkapkan bagi kamu nikmatku dan aku redha Islam menjadi agama kamu. Nas ilahi ini jelas menunjukkan kepada kita pentingnya kita sebagai seorang Islam, kita sebagai seorang yang benar-benar memahami Islam untuk mengikuti Rasulullah SAW sama ada hidup ataupun beliau sudah meninggalkan kita. Keduanya menjadi kebiasaan jika sekiranya suasana seperti ini, maka dia akan menjadikan seseorang itu boleh bercakap, berkata mengikut logik akalnya sahaja, perasaannya sahaja, tengok suasananya sahaja. Kenapa? Kerana ketidakfahaman yang sebenarnya. Kita tak faham. Kita tengok macam orang nak mengamuk ni berat dah. Tapi sebenarnya itu diselesaikan dengan mudah sahaja. Kadang-kadang kita pergi kat hospital, keluarga menangiskan main dah sebab tengok darah banyak ni berat dah. Doktor relax je. Ya suci darah dia baik dah. Okey dah, kita habis dah, mati dah, tengok darah banyak sangat keluar ni. Sebab kita tidak berkeahlian. Kita tak tahu. Jadi bila kita menghukum berdasarkan banyak darah, nampak mata belalok, nampak umpamanya orang tu bertepik begitu, kita menghukum macam tu. Tapi sebenarnya bukan cara macam tu. Kerana kepakaran tak ada pada kita. Kefahaman yang sebenar dalam isu tersebut tak ada. Maka begitulah telah difahamkan dan diilhamkan oleh Allah kepada Abu Bakr Siddiq. Kerana itu kata ulama, Abu Bakar ni selepas wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekurang-kurangnya 5 perkara besar dia selesaikan, tak kurang tak lebih daripada 2-3 hari, sehari 2 je. Dalam perkara ni semua kalau kita kena fikir, kena panggil, kena meeting, kena semak, kena betul ketak macam ni, gini, payah, buntu. Tapi Allah ilhamkan kepada Abu Bakar, akhirnya dia boleh selesai. Isu yang paling susah, isu politik. Siapa nak jadi ketua? Masa tu bergaduh dah, maka di situ satu selesai.
Kedua antaranya adalah yang tu kita akan bincang kemudian lah. Kedua antaranya berkenaan dengan di mana Rasulullah SAW hendak dikebumikan. Begitu juga apakah Rasulullah SAW hendak dimandikan dalam keadaan telanjang macam orang lain ataupun dalam keadaan berpakaian. Maka dikatakan aurat Nabi tak seorang pun boleh lihat. Maka dimandikan dalam keadaan berpakaian. Ketiga masalah Rasulullah SAW menghantar pasukan ni macam mana. Keempat, bagaimana Abu Bakar memerangi pasukan yang dipanggil sebagai pasukan murtad. Kelima, bagaimana Abu Bakar memerangi mereka yang hanya tak mahu zakat, tak mahu bayar zakat. Hak lain awak belaka. Semuanya itu dapat dikalahkan dan dapat diselesaikan oleh Abu Bakar dengan cara yang amat-amat mudah. Kenapa ini terjadi? Ini menunjukkan kepada kita bahawa Allah beri kepada Abu Bakar kefahaman. Kerana itu Sayyidina Umar kata, laqad syarahallahu sadra Abi Bakrin. Allah telah mencahayakan dan melapangkan dada Abi Bakar yang kita semua tak berapa nak faham. Itulah hebatnya Abu Bakrin Siddiq. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, tentera Islam yang dihantar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini telah terhenti sekejap, di mana mereka berhenti di satu tempat namanya Juruf. Kenapa mereka berhenti di tempat bernama Juruf? Kerana mereka dengar khabar Rasulullah gering bertambah teruk. Bila ini berlaku, mereka tak berani nak pergi. Yang mana kumpulan mereka juga, di bawah mereka ada Sayyidina Umar. Dan Sayyidina Umar tidak diketuakan pada masa itu. Yang menjadi ketua adalah Usamah. Usianya antara 16-17 tahun. Lebih sikit ataupun mungkin 20 tahun. Awal-awal begitu. Usamah bila mengambil peranan sebagai ketua ini, Usamah ini benar-benar dapat melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Usamah memang cukup hebat. Sebab itu Sayyidina Umar setiap kali bertemu dengan Usamah, walaupun dia khalifah, dia panggil Sayyidina Usamah bin Zaid yang muda sangat, pakak anak dia. Assalamualaikum ya amirana. Salam ke atas kamu wahai pemimpin kami. Sebab pernah memimpin pasukan tentera di bawahnya Umar ibn Al-Khattab. Tapi bila Abu Bakar naik khalifah, dia minta izin dengan Usamah supaya Usamah kecualikan Umar sebagai pembantu dan penasihatnya. Kisah itu cukup luar biasa. Bila Sayyidina Abu Bakar kata dia nak hantar pasukan Usamah, mereka yang telah mendaftarkan bersiap sedia untuk bersama dengan Usamah. Maka kali pertama sebagai khalifah, dibawa kuda Usamah, heret kuda Usamah. Usamah duduk atas kuda. Sebagai panglima dia heret. Biasanya puak-puak ni, orang Mekah, orang Madinah ni, kalau dia nak pergi musafir, dia kumpulah tepi masjid Nabi tu, macam sekarang ni dalam kawasan masjid lah. Dia akan heret sampai di satu tempat. Tempat tu kalau sebelah ni bakit, dia sebelah kanan. Sebelah kanan mungkin jarak dalam 1 kilometer tak sampai. Yang ini dipanggil Saniyatul Wada'. Saniyatul Wada' yang kita duk nasyid min Saniyatil Wada'i. Saniyah al-Wada' ni maknanya kalau bahasa kita gak bus station lah. Stesen bas kita nak lambat orang hok nak pergi, ataupun airport lah zaman sekarang kalau kapal terbang ni. Situlah tempat mereka sambut orang daripada luar masuk. Situlah mereka pengkalan terakhir untuk melambaikan orang, nak melepaskan orang pergi. Biasanya macam tu. Jadi bila Usamah merasa nak beri hormat kepada khalifah baru ni, Usamah nak turun. Bila Usamah nak turun, Sayyidina Abu Bakar dengan tegas menyatakan, ma anta binazilin wa ma ana birakibin. Wahai Usamah, mu jangan turun, aku tak akan naik. Kenapa? Kerana Rasulullah letak dah dia begitu. Dan benar tuan-tuan, selepas mereka pergi, satu riwayat kata 40 hari,
Satu riwayat kata 70 hari. Dia lalu saja mana-mana kawasan yang nak murtad, yang tak berapa semangat ke Islam, yang telah diracun pemikiran munafik, semua tu terbungkam. Akhirnya tak berani, merasa takut yang amat, akhirnya kembali kepada Islam semuanya. Hak tepat dia lalu saja. Dia tak payah perang dah. Tunjuk gah tentera Islam ni. Aura tu ada. Kerana siapa? Kerana Rasulullah yang menghantarnya. Jadi barakah tu luar biasa. Dan mereka ni pergi. Akhirnya banyak harta rampasan yang mereka perolehi. Dan kejayaan itu menyebabkan musuh-musuh Islam akan berfikir bukan sekadar 2 kali, berkali-kali. Kemudian bila dapat kejayaan macam tu, barulah sahabat makin bersemangat dengan sungguh-sungguh dan menutup mulut-mulut golongan munafikin. Tak cukup dengan itu, Abu Bakar terus menghantar pasukan tenteranya. Abu Bakar, tuan-tuan, hidup hanya 2 tahun sahaja selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kejayaan kalau kat kita zaman sekarang lebih pada 25 tahun. Seolah-olah macam suku kurung. Nak ceritanya hebat Abu Bakar ni. Dia hantar pasukan tentera ni. 2 superpower dunia, Rom dan Parsi. Zaman Abu Bakar meraih kemenangan yang besar. Walaupun dijatuhkan pada zaman Umar ibn Al-Khattab kedua-duanya, tetapi Abu Bakar telah mengasaskan dengan hebat. Jaya sungguh. Kemenangan. Maknanya terima laporan menang je. Hak ni menang, hak ni menang, hak ni menang. Dia bantai. Dia bukan hantar satu, tunggu dulu. Tak. Hantar ni hantar. Hantar ke Rom, hantar ke Parsi, ke Iraq, ke Syam, hantar. Dan ini luar biasa. Orang tak sempat nak buat ni. Tuan-tuan tahulah, nak gerak pasukan tentera ni bukan 5 riyal. Dengan kosnya, dengan tenteraannya, dengan makan minumnya, dengan kenderaan seperti kudanya dan seumpamanya. Ui, banyak kena kira. Dalilnya masa Nabi nak sediakan pasukan Jaisul Usrah dalam peperangan Tabuk. Itu perik penatnya. Tapi akhirnya berjaya, tuan-tuan. Dan di sini juga menggambarkan kepada kita bahawa hikmah di sebalik perintah Rasulullah SAW itu kita yakin dan kita percaya. Bila Nabi sebut, kita baca dalam hadis sahih hadis tersebut atau hadis tersebut boleh diterima, maka mesti ada signal yang baik. Percayalah. Apa benda pun, bila Nabi kata ni, dia ada perkara. Sama ada keberkatan dalam hidup, boleh membawa kejayaan, boleh membawa ketenangan. Macam Nabi beri teori paling mudah. Nabi kata, Ya Bilal, arih. Ya Bilal, arihna bis salah. Wahai Bilal, tenangkanlah kami dengan salat. Maknanya, orang yang serabut, emosi tak stabil, dia ambil air sembahyang, dia sembahyang, dia ibadat, dia tawajjuh kepada Tuhan, dia doa kepada Tuhan, dia munajat pada Tuhan, dia akan tengok pelbagai perkara-perkara yang pelik yang dia akan temui. Dia akan tengok apa yang dipanggil kebaikan-kebaikan yang akan dia raih. Kadang-kadang kita tak suka. Kerana Allah sebut, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikrullah adalah boleh menenangkan hati. Sebesar-besar zikrullah, semayanglah. Aqimis salata li zikri. Kamu dikala semayang kerana zikir kepadaku. Ini sebagai contoh. Kemudian seterusnya kita masuk bab yang sedikit tragis, detik-detik kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada 29 Safar tahun ke-11 Hijrah, hari Isnin, ujung bulan Safar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadiri pengebumian jenazah di Baqi'. Dalam perjalanan Rasulullah SAW ditimpa sakit kepala. Rasulullah ni, cerita ni selepas balik haji dah ni.
haji Nabi balik sampai bulan Muharram. Mana lebih kurang sebulan lebih. Lepas tu nak masuk 2 bulan. Masa itulah Rasulullah SAW mula jatuh, mula sakit. Sebab Nabi selepas turunnya ayat tu lebih kurang dalam 81 hari Nabi hidup. Daripada masa buat haji tu lebih kurang 81 hari. Ialah sebulan 30 hari, 30 hari dia 12 bulan awal. Jadi maknanya hak tu saja 60 campur 12 berapa? Dalam 72 baki 8 hari sebelum pada hak nak balik tu. Jadi lebih kurang 80-81 hari tu betul lah, lebih kurang. Masa Nabi balik, Nabi akhir bulan Safar ni ada sahabat meninggal dunia, Nabi hantar ke Baqi'. Baqi' ni kalau kita tengok kok daripada sini kepada sipan jalan tadi lah. Sipan jalan ni bukan hak jalan ujung tu jauh, dekat tu je dekat. Dan sekarang ni kalau bucu Masjid Nabi sebelah kiri, maka dengan Baqi' tu mungkin dalam 10 meter ataupun 15 meter je. Kalau dalam pagar tu dekat nak rapat tu. Dekat benar sekarang ni. Ini Baqi'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan ketika hayat baginda pernah memohon keampunan khusus terhadap penghuni perkuburan Baqi' dan menyifatkannya sebagai tempat kediaman kaum yang beriman. Orang panggil Baqi' Al-Gharqa. Kenapa Rarqa? Rarqa ni nama sejenis pohon kayu yang dipanggil pohon kayu Yahudi. Pokok Gharqa kecil, kadang besar sikit. Dia macam merendang dan seumpamanya ada sikit berduri. Kerana di tempat Baqi' ni terlalu banyak pokok tu tumbuh. Jadi orang gelar Baqi' Al-Gharqa. Dan menyifat dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah SAW setiap kali ketika bermalam di rumahnya, baginda sallallahu alaihi wasallam akan keluar berjalan menuju ke perkuburan Baqi' pada waktu lewat malam dan mengucapkan. Nabi ni dikata dalam sebuah hadis, Rasulullah setiap kali ketika bermalam di rumahnya, rumah Aisyah, baginda akan keluar berjalan menuju ke perkuburan Baqi' pada waktu lewat malam dan mengucapkan. Tu tanda Nabi tak takut macam kita bimbang malam ziarah tak boleh tu, salah tu. Atulah ni lah. Dia tanya orang tu dah berapa orang tengok? Tak tengok seorang. Dah ada temak tengok. Kita pergi kat mak mu tengok satu. Tak ada loh tengok. Loh tengok Aisyah tengok. Cah mu tu tengok tu. Tak dia kata dan kata Kadir tengok. Kadir tu akhirnya kembali kepada mak balik. Ya gitu ya, pusing ni cerita zaman dulu lah, tahayul khurafat macam tu ya. Tak tengok. Orang kata. Akhirnya siapa orang kata hak pertama pula? Kata berat benar mu. Tengok Nabi. Dia pergi ziarah. Ziarah kubur ni baik. Kalau boleh kekalkan sifat ziarah kubur. Kerana ziarah kubur ni mengajar kita ingat ke akhirat. Zuru al-kubur fa innaha tuzakkirukumul maut. Ziarahlah kubur kerana ziarah kubur ini mengingatkan kamu kepada kematian. Satu riwayat tuzakkirumul akhirah, mengingatkan kamu kepada akhirat. Lain tuan-tuan. Ziarah kubur ni lain. Sebab di dalam itu 1001 macam kisah yang kita tak tahu. Kita tak tahu apa benda yang berlaku di bawah. Cuma apa yang diberitakan oleh nas ilahi dan juga hadis Nabi utamanya, kita dapati ada dua je. Azabul qabr wa na'imul qabr. Sama ada orang tu dapat azab kubur ataupun dapat nikmat kubur. Maka berbahagialah yang dapat nikmat, maka rugilah yang kena azab. Kerana itu Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu an, bila setiap kali dia ziarah kubur dia menangis. Masa tu dia jadi khalifah. Lalu orang kata kepada Uthman ibn Affan, ya Amirul Mukminin, kenapa kamu bila sebut tentang syurga, neraka, kamu tak menangis? Tapi bila sebut tentang kubur, ziarah kubur begini, kamu menangis. Dia kata, wallahi, kubur ni adalah persinggahan pertama umat Islam kepada manusia. Jika berjaya di sini, selamat di sini, maka selamatlah di akhirat.
Tapi kalau sini fail dah, gagal dah, jawab dia kelamlah di akhirat kelak. Ini mukaddimah yang pertama. Mukaddimah atau jendela untuk akhirat. Dan dia dipanggil sebagai barzakh. Barzakh ni perantara antara dunia dan akhirat. Apa makna barzakh? Barzakh ni dia bukan di dunia, dia bukan di akhirat. Akhirat ni adalah selepas daripada kematian keseluruhannya, ketika mana berlaku hari kiamat tu panggil hari akhirat lah. Lepas pada tu hari bangkit, itu sebenarnya. Tetapi di sini dia panggil barzakh. Barzakh ni walaupun begitu, dia telah mengambil hukum sebahagian besar akhirat. Dalam arti kata lain, kalau dapat nikmat dah. Sebab itu dinisbahkan kubur ni dengan syurga atau neraka. Nabi SAW bersabda, al-qabru raudatun min riyadil jannah au hufratun min hufarin niran. Kubur ni sama ada menjadi taman daripada taman-taman syurga atau menjadi gaung daripada gaung-gaung neraka. Ni dua perkara je. Syurga boleh jadi taman daripada taman syurga, tapi boleh jadi gaung daripada gaung neraka. Kerana adanya azab, kerana adanya nikmat. Dan telah disebut oleh Al-Imam Suyuti dalam kitabnya Asy-Syarhus Sudur fi Ahwali Ahlil Kubur. Begitu juga Al-Imam Al-Qurtubi melalui kitabnya At-Tazkirah. Dan ramai lagi ulama-ulama yang lain yang karang buku yang terkait dengan yang ini. Bila Nabi duduk di Quba malam, biasanya Nabi akan baca doa. Apa Nabi ucap salam? Assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa atakum ma tu'adun ghadan muajjalun wa inna insyaallah bikum lahikun Allahumma ighfir li ahli baqi al-gharqa. Apa maksud? Salam selamat sejahtera ke atas kamu para penghuni kediaman kaum yang beriman. Telah datang kepada kamu apa yang dijanjikan untuk kamu. Mati ni betul. Betul, ni janji. Nak tak nak mati. Mati ni sebuah kepastian, bukan sebuah ilusi ataupun angan-angan ataupun andaian. Tak, pasti akan berlaku. Kami insya-Allah akan mengikuti kamu. Kami ni pasti akan ikut kamu. Mati ni memang macam tu. Kita ni akan ikut. Tak ada lagi orang tak ikut. Siapa tengok atas muka bumi umur 100 tahun lebih? Tak ramai. Dalam hidup kita tanya orang, mu pernah tengok tak orang lelaki, orang perempuan umur 100 tahun lebih? Tak ramai. Kalau dia boleh tunjuk pun boleh tunjuk 10 orang je, 5 orang je. Janganlah tengok dalam YouTube, temung. Tak ramai. Hak 60 mati, 40 mati, 30 mati, 25 mati, bawah lagi mati, atas sikit mati. Kalau kita pergi sebuah kampung tu, umur 85 ke atas tu, boleh bilang berapa orang. 95 lagi lah, tak ramai. 100 ramai. Saya temu juga orang 100 tahun lebih. Sekali ke 2 kali. Saya temu, saya pergi ziarah dulu. Betul lah masa tu saya mufti ke menteri, tak ingat dah. Naik atas apartmen, Kuala Lumpur lah. Siapa orang berterujanya, tengoklah nenek lah. Tunjuk saya kad nalang. Kad nalang dia 1900 berapa, 20 gitu lah. Mana umur dia masa tu 102 tahun. Kalau temu tahun 2021 maknanya dia gitulah. 1919 ke berapa, 15 ke berapa. Tengok. Lepas temu 3 bulan mati ya. Mati lah. Orang kata iyalah. Saya tak sempat ziarah lah, mati. Tak apa, 3 bulan apa 2 bulan. Orang bagi tahu. Tu mati dah tu. Oh iyalah. Tengok. Tua. Orang jarang berlakunya. Payah nak cari orang tua-tua ni. Baik. Kami insya-Allah mengikut kamu. Ya Allah, kurniakanlah keampunan untuk para penghuni perkuburan Baqi' al-Gharqa. Ni kemuliaan penduduk Baqi' yang mati, yang Nabi doa keampunan. Nabi pernah bersabda, man arada an yamut falyamut bil Madinah fa inni kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah. Atau kama qala.
Siapa yang nak mati, matilah di Madinah, aku akan memberi syafaat kepadanya pada hari kiamat kelak. Syaratnya berimanglah, jangan kafir, tak boleh, dan ikutlah syarat-syarat yang. Kemudian kata dia lagi, 5 hari sebelum kewafatan Rasulullah SAW. 5 hari macam mana? Ni dia mula-mula Nabi sakit ni lebih kurang dalam 12 hari, 14 hari. Ataupun 13 ke 14 hari. Mula-mula dia sakit kepala. Yang kedua, dah sihat, tak apa sihat, sihat, tak apa sihat, sihat, tak apa sihat, sampailah 5 hari sebelum wafat. Dekat dah. Tubuh baginda bertambah panas sehingga menambahkan kegeringan Rasulullah SAW dan menyebabkan Rasulullah SAW pitam. Panas sangat. Rasulullah SAW meminta disiram dengan air peligi. Suruh siram atas kepala, nak sejuk sikit. Terasa sedikit lega. Lega sahaja, Rasulullah SAW berkhutbah di atas mimbar. Naik mimbar lalu. Dia ibarat rumah Rasulullah sebelah itu, dia keluar sikit, mimbar duduk situ. Jadi berjalanlah sikit, tak jauh lah. Mungkin dalam 30 langkah ke 40 langkah. Lebih-lebih sikit, kurang-kurang sikit. Nabi naik atas mimbar. Dan Nabi berkhutbah. Itu keadaannya. Cara Nabi Suhu badan Rasulullah SAW meningkat mendadak sehingga mereka dapat merasai kepanasan dari serban yang membaluti kepala baginda. Semasa sakitnya, baginda masih menunaikan solat secara berjemaah dengan para sahabat selama 11 hari. Keseluruhan hari sakit adalah selama 13 atau 14 hari. 11 hari Nabi sembahyang berjemaah juga, sakit. Dia meninggal dalam antara 13 ataupun 14 hari. Itu maknanya dalam 2-3 hari tu hak uzur benar. Hak tu tak boleh nak buat apa. Kata orang nak bangun pun tak gerak dah. Tak mampu dah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku masuk menemui Rasulullah SAW ketika baginda sedang menderita sakit teruk. Aku menyentuhnya dengan tanganku dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau menderita sakit yang amat teruk. Rasulullah SAW menjawab, ajal inni u'aku kama yu'aku rajulana minkum. Fakultu zalika inna laka ajrai. Faqala Rasulullah SAW, ajal. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yusibuhu adha maradun fama siwahu illa hattallahu lahu sayyiatih kama tahuttu syajaratu waraqaha. Benar, aku menderita sakit sebagaimana sakit yang dirasakan oleh 2 orang lelaki daripada kalangan kamu. 2 orang tu gabung, itulah sakit orang satu. Beratlah. Aku berkata hal ini kerana bagimu 2 pahala. Kalau begitu Rasulullah dapat 2 pahala. Rasulullah kata betul. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang Muslim ditimpa gangguan, kesakitan dan selainnya, melainkan Allah menggugurkan dosa-dosanya sebagaimana pepohonan menggugurkan daun-daunnya. Kadang-kadang kita tengok tuan-tuan, orang tu taklah baik, tapi taklah jahat. Sederhana je. Nak kata baik pun tak sangat, nak kata jahat dia tak. Dalam arti kata ibadat dia jagalah, setakat jaga. Nak kata kuat sangat pun tak. Dia okey gitu je. Tapi tuan-tuan, Allah uji dia sakit lama, 1 tahun, 2 tahun. Tiba-tiba kita dengar berita dia mati. Kita pun pergi ziarah dia. Kita akan tengok muka dia tu bersih je. Sama ada kesang bertarung dengan penyakit secara zahir lahiriah, atau kerana diampunkan oleh Allah dengan sebab ujian ni berdasarkan nas seperti itu. Jadi dosa dia tak ada. Sakit ni kalau dia redha, jangan dia maki ataupun dia cela takdir ilahi, tak. Sakit ni tuan-tuan, adakah hukum boleh mengaduh? Boleh. Sebab manusia tu dia ada kelemahan. Aduh sakit.
Tapi jangan sampai menyalahi apa yang Allah putuskan. Takdir dalam takdir ilahi. Mesti ada hikmah dalam hidup kita. Bukan nak sakit. Tak ada orang nak sakit. Sakit berubat. Tapi di situ nak mengajar kepada kita betapa kita ni hamba yang naif dan dhaif. Kalau Nabi kekasih Allah sakit, apatah lagi orang lain. Dalam nas kalau kita sebut Nabi ni doa pasti mustajab. Apa masalahnya akak doa tangan ya Allah? Bukan masalah tu. Tapi itulah Rasulullah SAW. 4 hari sebelum kewafatan, yakni hari Khamis, sakit Rasulullah SAW semakin bertambah. Walaupun keadaan baginda bertambah gering, baginda tetap menunaikan salat secara berjemaah dengan orang ramai. Allahu Akbar. Ini rahsia salat berjemaah. Hebat. Hebat solat berjemaah. Zaman dulu solat jemaah ni barat kita kak macam solat wajib. Macam kita kak macam solat wajib. Mu sembahyang tak pergi zuhur, oh sembahyang dah. Okeylah. Tak, kena sembahyang zuhur cepat sikit lewat dah ni. Zaman dulu sembahyang berjemaah, Nabi ajar kepada kita sembahyang jemaah ni macam wajib. Sebab itu dalam mazhab Hambali, sembahyang berjemaah adalah hukumnya wajib. Satu riwayat yang kuat. Mazhab kita tak, kerana Nabi kata salatul jama'ati afdalu min salatil fazzi bi 27 darajah. Nas ni salah satu istidlalnya, pengeluaran hukumnya adalah bila Nabi kata sembahyang berjemaah lebih afdal. Maknanya bukan sembahyang seorang diri tak sah, sah tapi tak afdal. Daripada sembahyang seorang diri dengan 27 kali ganda. Kerana itulah kita diajar untuk solat berjemaah. Kita diajar untuk selalu solat berjemaah. Ada kerinduan solat berjemaah, ini baik. Bagus, buatlah seupaya mungkin. Pada hari keempat sebelum kewafatan ini, baginda solat maghrib dengan orang ramai dan membaca surah Mursalat. Wal mursalati urfa. Ayat-ayat berkenaan dengan hari kiamat. Semasa waktu Isyak, sakit Rasulullah SAW bertambah kuat sehingga tak berupaya lagi untuk keluar ke masjid. 4 hari sebelum mati tu, tak mampu dah nak pergi ke masjid, dah nak keluar dah tak gerak sangat, tak mampu sangat dah. Itu keadaan Nabi 4 hari sebelum kewafatan hari Khamis, malam Jumaat lah. Sabtu atau Ahad, Rasulullah SAW merasa sedikit kelegaan. Lalu Rasulullah SAW keluar dengan dipapah oleh 2 orang lelaki untuk menunaikan solat zuhur. Hari Jumaat tu sakit kuat, malam tu tak dapat pergi. Satu nampak gagah dah sikit, segar dah balik pula, Nabi pun keluar. Ketika Rasulullah SAW tidak berdaya lagi untuk mengimam solat berjemaah bersama orang ramai, baginda meminta supaya Abu Bakar ke hadapan untuk menjadi imam. Lalu Aisyah radhiyallahu anha bimbang orang ramai tak suka kepada bapanya dan memandang serong kepada kemunculannya. Aisyah radhiyallahu anha pun berkata, sesungguhnya Abu Bakar seorang lelaki yang lemah lembut. Apabila dia menggantikan tempatmu, dia tidak akan mampu. Kenapa? Kerana riwayat menyebut antara Abu Bakar ni, dia semayang kalau malam seorang-seorang ke apa ke, dia baca Quran pun dia menangis, teresak-esak, menangis. Kita semayang boleh ketawa, biasa tengok ni, kata nangis. Ni perangai Abu Bakar semayang nangis. Jadi dia orang lembut sangat, takut dia tak boleh nak baca banyak ni. Baginda bersabda, suruhlah Abu Bakar menjadi imam bersama orang ramai. Nabi tegas. Lalu Aisyah ulang balik bantahannya. Bukanlah bantah, yalah dia mana tak suka kalau abah dia naik. Kalau kita lah suka sangat lah jadi gati ni. Tapi dia tengok kot lain. Rasulullah SAW marah dan bersabda, inna kunna sawahibu Yusuf muru Aba Bakrin fal yusalli bin nas. Kamu semua ni macamlah perangai perempuan-perempuan zaman Nabi Yusuf. Banyak sangat helah satu persatu ni. Jangan. Suruhlah Abu Bakar
untuk dia menjadi imam salat bersama orang ramai. Hadis ni hadis sahih riwayat Bukhari dan juga Muslim. Abu Bakar radhiyallahu an menjadi imam salat berjemaah bersama orang ramai sebanyak 17 waktu solat. Orang kira. Apa makna 17 waktu solat? Maknanya 17 waktu solat di Madinah semasa hayat Nabi masih hidup. Lepas mati tu jadi imam lah. Masa hidup. Sebab jadi imam ni, Nabi sendiri jadi imam, tuan-tuan. Ini dia. Nabi sendiri jadi imam. Siapa boleh semayang belakang Nabi? Betul-betul lah, ya Allah. Barakah. Satu solat pun luar biasa. Bayangkan kalau banyak kali. Yang semayang pula dekat dengan Masjid Nabi pula. Masjid Nabi pula 1000. Sekali semayang 1000 dah berapa dah. Pergi musafir dengan Nabi pula bersama Nabi. Pergi ke Mekah pula dapat 100,000 pula. Lebih banyak sama. Itu jauh lah. Para sahabat mulia sangat. Ada 17 waktu saja. Kalau 17 waktu, setiap hari ada berapa waktu? 5 waktu. 3 hari maknanya 15 waktu. Artinya lebih kurang dalam 3 hari campur 2 waktu. Ialah ada masa sakit sekali tu, hak tu Nabi tinggal sikit. Lepas tu ada pula hak akhir tu, barulah kerap sampai tahap tu. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, ketika Rasulullah SAW sedang sakit tenak, Bilal datang memberitahunya bahawa waktu salat telah masuk. Bilal ni bagus orang, pergi royak kat Nabi. Ya Rasulullah, waktu salat telah masuk. Lalu baginda bersabda, perintahlah Abu Bakar untuk mengimam salat bersama orang ramai. Aisyah berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Bakar seorang yang berhati lembut dan banyak menangis. Sesungguhnya apabila dia menggantikan tempatmu sebagai imam, dia tidak mampu memperdengarkan bacaan kepada para jemaah. Maka eloklah salatnya bersama sekiranya engkau perintahkan Umar untuk menjadi imam. Baginda bertegas seraya berkata, perintahlah Abu Bakar untuk mengimam salat bersama orang ramai. Maka aku berkata kepada Hafsah, katakan kepada baginda, sesungguhnya Abu Bakar seorang yang berhati lembut dan banyak menangis. Sesungguhnya apabila dia menggantikan tempatmu sebagai imam, dia tidak mampu memperdengarkan bacaan kepada jemaah. Maka eloklah sekiranya engkau perintahkan Umar menjadi imam. Baginda bersabda, sesungguhnya kamu ini seperti wanita yang memperdaya Nabi Yusuf. Perintahkan Abu Bakar untuk mengimamkan salat bersama orang ramai. Tak kala Abu Bakar memulakan salat sebagai imam, dan ketika itu Nabi SAW berasa sembuh sedikit daripada sakit. Maka baginda bangun sambil dipapah oleh 2 orang lelaki. Seolah-olah aku melihat kaki baginda menyeret tanah. Jarang sebab kita baca sejarah Nabi, kalau jalan dia angkat tinggi kaki. Tu cara, laju, cepat, ni heret je. Berat benar lah tu. Sakit yang amat tu. Sehinggalah baginda masuki masjid. Apabila Abu Bakar mendengar erangan baginda, ini tengah semayang ni, Abu Bakar berundur ke belakang. Namun baginda mengisyaratkan supaya dia meneruskan salat tempat dia, ambil tempat Nabi. Manakala lalu baginda SAW datang, baginda mengisyaratkan dia meneruskan salat di tempatnya. Lalu Nabi SAW datang menuju ke saf dan duduk di sebelah kiri Abu Bakar. Maka Abu Bakar salat dalam keadaan berdiri, manakala baginda salat sambil duduk. Abu Bakar salat dengan mengikuti salat Rasulullah SAW yang menjadi imam, manakala orang ramai mengikuti salat Abu Bakar. Riwayat Al-Bukhari itu hadis riwayat Bukhari. Kes ni adalah satu kes yang menjadi perbahasan besar ulama fiqh. Ulama fiqh boleh mengeluarkan hukum yang banyak dalam isu ni berdasarkan hadis ni. Pertama, yang jadi imam adalah orang paling afdal, orang yang disukai, orang yang alim, orang yang saleh, orang yang bertakwa, orang yang wara', orang yang faqih, orang yang bacaan Qurannya suaranya sedap. Bolehlah tu. Orang yang qari betul-betul. Ini antara yang menjadikan solat itu lebih syahdu. Macam kita lah, kita sembahyang sini.
rasa biasa. Tiba-tiba boleh pergi ke Mekah semayang, Allah rasa semangat. Semayang di Madinah, oh rasa seronok. Contohnya lah. Baik. Jadi bila ini berlaku, Abu Bakar ni ini satu hukum. Hukum yang kedua di sini ialah pemerintah boleh ta'yin, boleh suruh. Dan inilah dalam bahasa moden kita tauliyah. Latih. Dalam ramai-ramai tu, ada tak orang yang lebih hebat pada Abu Bakar dari segi baca Quran? Ada. Contohnya Ubay bin Ka'ab. Nabi kata, "Fikum Ubay." Ada ke tak Ubay di kalangan kamu? Ubay kata, "Saya ada." Sebab Nabi kata orang yang paling handal bacaan Quran di kalangan kamu Ubay. Nabi tak suruh Ubay, tapi Nabi suruh Abu Bakar. Dan ini menjadi hujah dalam mazhab Syafi'i. Antara orang yang qari dengan faqih dan alim dan faham ni Abu Bakar berbanding dengan Ubay. Maka Abu Bakar lebih aula. Ada di kalangan sahabat Nabi nama Muaz bin Jabal yang dikatakan a'lamukum bil halali wal haram, Muaz bin Jabal. Patut Muaz lah. Tapi Muaz ni masa tu berada di Syam, di Yaman menjadi wakil. Tapi Nabi sengaja pilih Abu Bakar. Kata ulama, signal dan isyarat. Kalau dia layak menjadi imam dalam agama, dalam salat, maka dia berhak menjadi imam dalam pemerintahan. Apa masalahnya? Apa masalahnya? Sepatutnya macam tu. Jadi imam pun kadang-kadang kena belajar juga ilmu-ilmu lain, biar dia pandai betul. Dia faham, dia ada gah dia ada aura dia. Kan dia imam, duduk depan. Dia berkhutbah, dia boleh bercakap, dia boleh macam-macam. Poin yang ketiga ialah Nabi SAW salat. Bila dia suruh Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar salat. Kemudian bila Nabi sihat, Nabi datang. Kita tengok waktu yang sikit. Kalau orang kita dah berehat lah, dah uzur ni, tak. Bila ada ruang sikit, fattakullah mastata'tum. Takwalah kamu kepada Allah mengikut kemampuan kamu. Dan Nabi pergi juga. Dan ini mahal tuan-tuan. Tengok, orang yang cintakan solat ni, dia tak akan cuba, dia tidak akan cuba nak lari, dia akan cuba semayang juga. Dia akan cuba semayang berjemaah juga. Jadi Rasulullah SAW dengan papah pergi. Dan sahabat ni macam faham tuan-tuan. Inilah sahabat. Bila Nabi masuk, sahabat-sahabat yang lain yang duduk belakang tu akan buka ruang untuk Nabi lalu. Nabi masuk saf pertama. Abu Bakar macam dengar orang bunyi ni dan tahu Rasulullah SAW datang, dia pun nak berundur lah. Biar Rasulullah lead kepala semayang. Di situ Rasulullah suruh Abu Bakar kekal. Dan Nabi duduk. Di sini ulama kata orang uzur boleh semayang duduk. Hadis Imran bin Husain, hadis sahih riwayat Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, "Salli qa'imah, fa illam tastati fa qa'ida, fa illam tastati fa ala jambik." Musmayanglah dalam keadaan berdiri kalau tak mampu. Kalau tak mampu. Sebab itu kesilapan besar bagi orang semayang duduk atas kursi ialah dia berjalan masuk ke masjid, dia pun cari dah kursi dia, terimam Allahu Akbar, dia duduk atas kursi, Allahu Akbar lalu. Kecuali semayang sunat lain. Jadi di situ ulama kata dia mampu untuk berdiri, wajib dia berdiri dulu. Kat mana awak masalah? Masalah saya boleh semua, rokok boleh, berdiri boleh, cuma sujud tak boleh ustaz. Maka pada masa sujud saja dia boleh duduk atas kursi. Masalah saya rokok, masa rokok tu nak rebah tak ke depan, nak melayang ke depan. Masa rokok saja. Hak lain saya boleh semua. Masa rokok saja. Masalah saya memang tak boleh lah, tubuh saya ni gempa ni, saya hanya boleh berdiri je. Okey, berdiri. Dan berdiri ustaz, saya memang tak boleh lama. Dah berapa lama boleh? Boleh 5 minit je. 5 minit pula. 5 saat je. Allah, berdiri 5 saat. Rasa tak boleh, duduk. Rasa duduk. Saya pernah tengok seorang ulama yang alamah, alim sah. Tak sebut nama lah.
Di Makkatul Mukarramah, alim yang amat-amat alim. Orang tua, dia semayang Sudais, masa tu jadi imam dengan siapa lagi lah, Syurain ke apa ke, jadi semayang tarawih. Yalah dia ni Tok Gausa, orang polis kamai nak pergi. Tapi setiap kali beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum, orang akan berjujuk mari kat dia, tanya soalan, dia jawab. Tapi dia tua yang amat. Tuan-tuan, cara dia semayang, dia berdiri, takbir Allah Akbar, dia berdiri. Lepas berdiri lama, dia akan duduk. Dia dia ingat sutir Quran macam dia ingat, dia tahulah ketua iman ni akan berhenti kat mana baca masa tarawih dulu baca, tak macam sekarang. Tarawih dulu 20 rakaat, sekarang sebelah lah ni, baru dalam selepas Covid sebelahnya, dulu 20. Jadi dia semayang, dia duduk. Bila dia tahu nak rokok, dia bangun balik. Dia rokok macam biasa, dia sujud macam biasa, dia buat macam biasa. Tapi bila berdiri lama dah tak tahan lutut orang tua, dia duduk. Dia duduk macam kawan kita duduk sela. Dia tak duduk macam kita duduk. Dia duduk sela. Cara dia. Kata. Di sini khilaf ulama di antara pandangan mazhab Hambali dan seumpamanya. Jadi kesilapan yang utama kadang-kadang orang solat duduk ni, dia menjadikan satu agenda duduk lalu dah. Dah selesai, sama-sama dia sama duduk. Kadang-kadang kita tengok pagi-pagi atau petang-petang pergi jogging boleh ada. Dia jogging, jaga kesihatan. Tapi masa semayang duduk. Masa semayang duduk, kadang-kadang tabiat juga. Kadang-kadang itulah kata kena belajar biar faham betul-betul. Kemudian yang kedua, hukum Nabi ni masa dia semayang, dia duduk sebelah dengan Abu Bakar. Dia tak duduk dalam sah no. Bila duduk sebelah Abu Bakar berdiri, dia duduk. Masa tu dia berlaku macam transfer imam. Walaupun Abu Bakar lead, tapi Abu Bakar letakkan dia di posisi dia jadi makmum kepada Nabi. Jadi Nabi rokok, Abu Bakar rokok, orang ramai duk ikut Abu Bakar. Tapi sebenarnya ataupun apa yang dilakukan, Abu Bakar ni ikut Nabi. Berdasarkan nas ni lah, Abu Bakar ikut Nabi. Jadi seolah-olah Abu Bakar ni dipanggil apa? Seolah-olah macam mubaligh. Apa makna mubaligh? Menyampaikan sedang sembahyang ni kepada sahabat-sahabat dia, makmum lain sembahyang. Ini. Kes macam ni ulama timbul. Boleh ke tidak? Jika sekiranya Tok Imam tu dia semayang, Allah Akbar, saya semayang, saya jadi imam. Tiba-tiba mari seorang tuan guru yang luar biasa, hebat. Saya rasa dia memang hebat sangatlah, alim, alamah, orang hebat, baca sedap, tua pada saya, warak jauh beribu-ribu kali ganda umpamanya. Saya kebelakangkan sikit, dia take over jadi imam. Boleh? Ni hukum ni. Tapi kat kita tak, orang tak pernah buat je lah. Orang kata capur kita ni. Tak. Ada satu kes tuan-tuan. Ni berdasarkan kes ni. Tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube. Kesnya seorang ulama tua di Madinah. Imam. Suaranya sedap yang amat. Hamba kecil dia tua dah. Hamba tua dia tua lagi lah. Saya ingat 80 lebih dah umur sekarang. Namanya Syekh Ali Abdul Rahman Huzaifi. Baca Quran sedap. Memang sedap sekali. Di Madinah dia lah paling suhu. Siapa sekarang? Dia imam tua dah. Zaman hamba tu ramai lagi orang tua-tua. Sekarang ni dia tua dah. Ingat kat 50 tahun dah jadi imam. Dia semayang maghrib. Dia masuk masjid. Dia semayang Allahu Akbar. Maka Tok Bilal pun Allahu Akbar. Orang pun Allahu Akbar. Tengah semayang ni. Tengah semayang. Lebih kurang dia kata ala makanikum. Mundur sekejap. Dia keluar. Dia tak imam. Dia keluar. Senyap semua. Saya rasa mungkin dia terbatal. Dia cabut tua kot. Tapi bukan tiap-tiap kali imam yang batal dah. Itu tu dalam. Ingat sekali tu je kot. Dia keluar. Keluar tu. Tapi dia keluar sekejap je. Dia keluar macam dia ambil ismayah ni. Dia masuk balik. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca laju dah. Baca laju. Biasa dia baca lambat kan. Baca laju. Sebab nak qada masa tu. Orang tunggu lama tu. Dia baca pendek. Berlaku.
Dah macam mana pula? Dia masuk awal. Kemudian dia berhenti. Kemudian makmum duduk situ. Kemudian dia keluar pergi ambil sembahyang, patah balik. Tapi kita tak boleh lah. Janganlah berhenti tu pergi makan roti canai dulu. Buat dulu. Lepas tu masa nyanyi dera makmum. Ini tak. Ni berlaku. Boleh tengok dalam YouTube. Boleh tengok. Dan ulama' bahas hukum. Ni termasuk ni lah. Sekarang siapa sembahyang dulu? Abu Bakar ke Nabi? Dalam kisah ni, hadis yang saya sebut tadi, Abu Bakar dulu sembahyang. Nabi masuk bila? Nabi masuk orang tengah sembahyang. Orang tengah sembahyang, bukan orang tengah qomat. Ini hukum. Satu. Jadi di sini pun perbahasan ulama' lah. Panjang cerita ni. Poin yang terakhir dalam isu ni ialah kita disuruh ikut imam. Kalau imam rokok, kita rokok. Kalau imam sujud, kita sujud. Berdasarkan nas, innama ju'ilal imam liyutamma bih. Sesungguhnya dijadikan imam untuk diikuti. Timbul masalah, orang tu baca Fatihah tak habis. Tu imam rokok. Dia nak ikut ke tak ikut? Dia dalam mazhab Syafi'i ada dua keadaan. Kalau dia makmum muafiq, maknanya makmum takbir dengan imam sama. Imam Allahu Akbar, dia pun Allahu Akbar. Masa tu dia kena habisi Fatihah. Kerana mazhab kita menterjihkan bacaan Fatihah tu adalah wajib. Berdasarkan nas, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat, maknanya tidak sah. La ni nafyus sihah. Tidak sah salat tanpa baca Fatihah. Wajib baca Fatihah. Jadi mazhab kita diberi peninggalan sampai kepada 5 rukun. Rukun yang pertama dia rokok. Boleh tinggal lagi. Maknanya kena baca Fatihah habis lagi. Yang kedua dia kena tu imam iktidal. Sami Allahu liman hamidah. 2. Dia boleh lagi. Ketiga tu imam sujud. 3. Boleh lagi. Keempat tu imam duduk antara 2 sujud. Rabbi fili tu. Allahu Akbar duduk. Boleh lagi. Kelima tu imam sujud balik. Bila sujud balik, maka dia kena menghabisi. Kalau tak pun dia kena rokok. Masa itulah dia ni. Jadi bagi orang yang baca perlahan lambat ni, dia boleh takdir tu imam. Mazhab kita, dia boleh masa tu imam tu baca bismillah pun dia bismillah lalu dah start. Dia kena baca macam tu. Mazhab Hambali tu imam rokok, dia rokok. Dia baca setakat yang dan je, fattakullah mastata'tum. Orang tanya saya, nak ikut mazhab apa? Kita ikut yang kita ikut mazhab. Kecuali memang ketika mana kita tak mampu dan keadaan yang terdarurat, yang mana di situ dalam seperti laju sangat ke apa ke, memang tak sempat sangat, terpaksa itu. Semalam ada sahabat seorang tu, dia tahnik anak dia. Yang lelaki ni pun bagi kat saya, dia kata, saya kerja di Saudi dulu Ustaz. Saya selalu baca lambat bacaan. Kadang-kadang tu orang rokok, saya dah rokok lagi terima. Biasanya kalau saya perhati ketua imam Mekah, Madinah ke apa ni, dia rakaat pertama, kedua tu dia lama je. Orang ketiga laju sungguh. Kadang-kadang kita baru kenapa dia nak siratal mustaqim, dia Allahu Akbar. Hampir kebanyakan macam tu. Ya, macam mana kita? Kita baca dulu sampai habis macam kita kata tadi. Tapi saya katakan kepada dia, sebab ada sahabat-sahabat Arab dia pun kata orang suruh rokok kata dia. Kata itu berdasarkan mazhab Hambali dah, kalau ikut kita tak apa ikut. Tapi kalau dalam situasi biasa kita sembahyang, kita bila kita makmum muafiq bukan makmum masbuk, kita kena habiskan bacaan. Itu lebih aula lagi. Dan kita kena latih bacaan laju. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sehingga apa? Ialah taklah mengaji belagu sampai 2 minit baca Fatihah umpamanya. Kita tengok suasana. Itu cara dia. Jadi hukum ni adalah hukum yang paling banyak dibahaskan oleh para ulama. Kemudian sehari sebelum kewafatan. Ini sehari sebelum kewafatan.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerdekakan semua hamba sahaya baginda dan bersedekah 7 dinar yang ada dalam simpanannya. Baginda memberikan senjata-senjata kepada orang Islam. Daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya, dalam bahasa Arab tu istadda waja'u Rasulillah hingga akhirnya. Maksudnya, ketika Rasulullah SAW bertambah tenat dan di sisinya masih terdapat 7 dinar atau satu riwayat 9 dinar, baginda lalu bertanya, wahai Aisyah, apa yang dilakukan oleh emas itu, yakni mengapa masih ada dinar? Kenapa masih ada lagi simpanan dinar ni? Aku menjawab, dinar itu ada padaku, saya pegang ya Rasulullah. Baginda SAW bersabda, berikan pada aku. Ni sehari sebelum mati. Aisyah berkata, lalu aku berikan dinar itu kepada baginda dan aku letakkan di atas telapak tangannya. Baginda pun bersabda, apa yang bakal diduga terhadap Muhammad seandainya dia bertemu dengan Allah sedangkan di sisinya masih ada dinar ini? Nabi siapa tahap tu? Apa yang bakal diduga terhadap Muhammad seandainya dia bertemu dengan Allah sedangkan di sisinya ada masih dinar ini? Tengok, Nabi ulang 2 kali dan Nabi bagi. 1 dinar ni lebih kurang dalam duit kita sekarang ni, sebab dinar tu dinar emas sungguh, lebih kurang dalam RM1,200 sehingga RM1,400, lebih kurang lah. Dia tengok naik turun emas lah. Naik turun emas ni nilainya macam tu. Jadi daripada sini Nabi tak tinggal apa-apa, Nabi bagi semua sekali tu. Begitu juga Nabi SAW bagi senjata-senjatanya. Pedang dia ni dia bagi orang ni, tombak dia bagi orang ni, perisai dia bagi orang ni, panah dan busur dia bagi orang ni. Dia banyak bagi kosong dia bagi semua. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari terakhir kehidupan Rasulullah SAW, setelah waktu duha semakin meninggi, Rasulullah memanggil orang yang terdekat dengan baginda untuk menyampaikan pesanan terakhir. Ni hari tu dia mati. Dia mati waktu pagi. Lebih kurang waktu kalau kita tengok pukul 10.30, 11, 12. Gitulah waktunya. Tak kala orang Islam sedang solat subuh pada hari Isnin yang diimamkan oleh Abu Bakar, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh Rasulullah SAW yang menyingkap tabir bilik Aisyah lalu memandang mereka. Hari terakhir Nabi tak kira dah. Mai subuh tu Nabi jenguk je. Maknanya dekat lah. Dulu pelepas sama je sikit buka tu Nabi tengok. Ketika itu mereka berada dalam saf, mereka semayang. Kemudian Rasulullah tersenyum dan tertawa. Baginda mengisyaratkan agar mereka menyempurnakan solat mereka. Maknanya bila Nabi buka muka, sahabat ni duduk dalam saf, Nabi katakan duduk sebelah sana, maka sahabat ni semua paling ini kat Rasulullah. Tengok Rasulullah. Dan Nabi isyaratkan, maknanya teruskan sembahyang, teruskan. Dan Nabi suka. Dia sebut ketawa tu bukan Nabi mengilai. Nabi ketawa dia tu nampak gigi je. Tu makna ketawa dia. Bukan maknanya dia tu. Rasulullah SAW menyikat tabir mana ketika itu mereka berada dalam saf. Kemudian Rasulullah tersenyum dan baginda mengisyaratkan agar mereka menyempurnakan solat mereka. Setelah waktu duha semakin meninggi, Rasulullah SAW memanggil Fatimah lalu membisikkan sesuatu kepadanya. Kemudian baginda memanggil Hasan, Husain lalu berpesan kebaikan kepada mereka berdua. Seterusnya baginda memanggil isteri-isterinya lalu menyampaikan nasihat dan perintah kepada mereka. Sakit Rasulullah SAW bertambah kuat. Selepas pada tu mereka pun keluar, sakit Nabi bertambah kuat. Isnin Rabiul Awal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijrah, Aisyah radhiyallahu anha menyandarkan Rasulullah SAW ke ribanya dan membantu baginda untuk bersugi. Masa duduk baring, dia akak, dia macam kita kata duduk sela, kepala dia dipaku oleh dada Aisyah. Jadi kepala dia duduk dekat dengan Aisyah, duduk gini. Ini keadaannya. Ulama menyenaraikan antara faedah siwak ialah
membersihkan mulut, memutihkan gigi, menghilangkan bau, mengukuhkan gusi, kesegaran mulut, menajamkan penglihatan, kecerdasan fikiran, membersihkan hati, dan kemudian untuk mengucapkan syahadah ketika menghadapi kematian. Bersiwak termasuk dalam sunnah fitrah, dalam sunat fitrah dalam agama kerana ia membersihkan mulut, membawa keredaan Tuhan. Ini berdasarkan sebuah hadis Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, as-siwaku matharatul lil fami mardatul lirabb. Siwak itu menyucikan mulut dan mendatangkan keredaan Rabb. Antara hikmah bersiwak seperti mana yang dinukilkan oleh Hafiz Ibn Hajar daripada Ibn Daqi Al-Id, katanya hikmah disunatkan bersiwak mendirikan solat kerana waktu solat merupakan waktu mendekatkan diri kepada Allah. Maka seorang perlu dalam keadaan sempurna dan bersih untuk menzahirkan kemuliaan ibadah. Aisyah pernah berkata, sesungguhnya di antara nikmat yang dikurniakan Allah kepadaku ialah Rasulullah SAW wafat di rumahku pada hari giliranku. Nabi ni bila dia sakit, dia selalu tanya mana giliran Aisyah mana. Akhirnya isteri kata tak apalah, giliran kami semua kami bagikan, sakitlah di rumah Aisyah. Tapi masa hari dia mati tu betul-betul itu giliran Aisyah. Baik. Di antara dada dan pangkal leherku, makna dadanya Rasulullah duk teleku dahi dia, muka dia, atas bahu ataupun atas dada Aisyah. Leher dia, Allah mengumpulkan antara air liurku dengan air liurnya pada saat wafatnya. Sebab orang mati kadang-kadang leher dia jatuh. Sama juga dengan air liur Aisyah, suami isteri ini. Abdurrahman bin Abu Bakar masuk menemuiku, di tangannya terdapat siwak. Masa itu Abdurrahman ni siapa? Abang kepada Aisyah. Bila dia masuk ada siwak, sementara aku menjadi tempat bersandar kepada Rasulullah SAW, lalu aku nampak baginda melihat kepadanya, siwak Abdurrahman, dan aku mengetahui baginda gemar bersiwak. Maka aku berkata, adakah engkau mahu mengambilnya untukmu? Aku mengambilnya untukmu. Baginda mengisyaratkan dengan kepalanya yang maksud ya. Masa itu Nabi tak cakap dah. Ibarat tanya, ya Rasulullah, Rasulullah nak siwak. Nabi macam isyarat je. Tak cakap dah masa itu. Aku pun mengambilnya tetapi terasa agak keras untuknya. Apa makna? Biasanya kalau siwak baru kita beli kerak-kerak depan tu dia keras lagi. Jadi aku berkata, haruskah aku melembutkan untukmu? Baginda mengisyaratkan dengan kepalanya yang maksud ya. Melembutkan sama ada gigi tergigi depan tu ataupun kita cokeh dengan, saya rasa gigi ya. Kalau dengan tangan ke dengan pisau ke, tapi hak lembut yang gigi lah. Ya. Maka aku pun melembutkannya. Lalu baginda menjalankannya, menggunakannya dengan menggosok gigi. Jadi maknanya dia ajar kat tangan, kat Nabi buat sikit macam tu. Maknanya sunnah yang terakhir Nabi lakukan sebelum Nabi wafat adalah bersiwak. Isnin 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijrah, ketika matahari sudah meninggi, sudah dah beri nasihat kepada anak, cucu, kepada isteri-isterinya. Masa itu dia dengan Aisyah sudah dah bersiwak. Masa itu detik terakhir dan saat kewafatan Rasulullah SAW, ketika kewafatannya genap 63 tahun 4 hari. Umur berapa? 63 tahun 4 hari. Diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah SAW memasukkan tangannya dalam bejana yang berisi air yang terdapat di hadapannya, lalu mengusap tangannya kepada wajahnya seraya mengucapkan, La ilaha illallah inna lil mauti lasakarat. Apa makna? La ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya kecuali Allah. Sesungguhnya kematian ini penuh dengan penderitaan sakrah, macam pensang, sakit. Kemudian sebaik sahaja selesai bersugi, Rasulullah SAW mengangkat tangannya atau jarinya, tunduk lagi gitu, tak apa gerak dah masa tu, serta mendongak pandangannya ke bumbung, tengok kata. Nabi ni mengikut riwayat Sayyidina Ali, dia banyak tengok tanah, tengok ke bawah. Dia bukan macam kita duk tengok masuk sekejap boleh menilau. Nabi ni dia banyak tengok. Dia kerap tengok ke bawah, tunduk, dia orang tunduk. Kemudian dikatakan
Bila dah macam tu, Rasulullah SAW mengangkat ke langit, ke bumbung. Ketika itu bibirnya bergerak. Aisyah merapatkan kepadanya dan mendengar Rasulullah SAW menyebut. Rapat telinga. Betul-betul dengar kat mulut. Mungkin telinga dengan mulut Nabi tu mungkin tak sampai sedekar lah. Mungkin setengah jekar je. Dekat sangat lah. Apa ucapan Nabi? Allahumma gfirli warhamni wa alhikni birrafiqil a'la. Ya Allah, ampunlah dosaku, rahmatilah aku, himpunlah aku dengan teman yang tertinggi. Rasulullah SAW mengulang kalimah yang terakhir ini sebanyak 3 kali. Selepas 3 kali, Aisyah tengok tangan Nabi jatuh terkulai. Maka baginda pun bertemulah dengan teman yang tertinggi. Mati. Hebat. Inilah Rasulullah SAW. Jadi, kalau kita tengok Rasulullah SAW wafat ni, dia ni luar biasa. Isnin 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijrah. Ini selepas kewafatan Nabi. Berita kewafatan Rasulullah SAW menggemparkan penduduk Madinah sehingga kan diriwayatkan daripada Anas radhiyallahu an bahawa beliau belum pernah melihat hari yang paling buruk dan gelap melainkan hari Rasulullah SAW wafat. Oh, pakak nangis habis. Tua, muda, semua nangis, sedih. Dikatakan, kemudian pada Isnin 12 Rabiul Awal, Umar tak dapat menerima kewafatan baginda salam ketika berita sampai kepadanya. Sayyidina Umar bila dengar wafat ni, mengamuk, marah, kejut Allah. Jadi tak boleh terima. Ketika berita kewafatan Rasulullah SAW sampai kepada Umar ibn Al-Khattab, beliau hilang pertimbangan seketika. Lantas beliau bangun dan berkata, ada beberapa lelaki munafik mendakwa bahawa Rasulullah SAW telah wafat. Sesungguhnya Rasulullah SAW tidak wafat. Akan tetapi Rasulullah SAW bertemu dengan Tuhannya sebagaimana Musa bin Imran menghilangkan diri daripada kaumnya selama 40 hari. Kemudian baginda kembali kepada kaumnya setelah orang mengatakan baginda telah wafat. Demi Allah, Rasulullah SAW akan kembali dan aku memotong tangan dan kaki orang yang mengatakan Rasulullah SAW telah wafat, telah mati. Sampai tahap tu. Maknanya kasihnya Sayyidina Umar kepada Rasulullah SAW. Beliau mengatakan bahawa baginda tidak wafat tetapi hanya pergi menemui Tuhannya dan akan kembali semula. Beliau juga tekad akan memotong tangan dan kaki orang yang mengatakan baginda telah wafat. Inilah Sayyidina Umar. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Isnin 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijrah, hari yang sama, Abu Bakar Siddiq ketika itu berada di Suhun, iaitu satu kawasan tanah tinggi di Madinah. Dia duduk situ. Bila dengar Rasulullah wafat, dia sampai berita kepadanya, beliau bergegas menuju ke rumah Aisyah dan masuk kepada Rasulullah yang sudah ditutupi dengan kain. Sunat bagi orang mati, kelubung semua. Lalu Abu Bakar menyingkap wajah Nabi, tengok Rasulullah wafat. Kemudian menciumnya antara dua kening. Dia cium Nabi. Beliau berkata, bi abi anta wa ummi tibta hayya wa mayyita wallazi nafsi biyadihi la yuzikukallahul mautataini abada. Ayah dan ibuku sebagai galang ganti bagimu. Engkau dalam keadaan baik saat hidup dan sesudah mati. Demi Allah, dia yang jiwanya berada di tangannya, Allah tak akan membuatkan kamu merasa kematian sebanyak 2 kali selama-lamanya. Ini Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar keluar berkata, wahai orang yang bersumpah, yakni Umar, bertenanglah di tempatmu. Ketika Abu Bakar mula berbicara, Umar pun terduduk. Sebab Umar meracau. Abu Bakar mengucapkan pujian kepada Allah dan menyanjungnya, lalu berkata, man kana ya'budu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budullah fa inna Allah hayyul la yamut. Ketahuilah, siapa yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah wafat. Dan sesiapa yang menyembah Allah, maka Allah hidup dan tak pernah wafat. Ucapan ni tuan-tuan, sebenarnya inilah ucapan sebenar.
Sebab kita kadang-kadang ada orang dia rasa dia sayang kat Nabi sampai kata Nabi tak wafat. Abu Bakar dengan mulutnya yang hebat, yang tegas, Rasulullah wafat. Kalau Rasulullah tak wafat, tanam Rasulullah hukumnya berdosa besar. Macam kita tanam kita, orang hidup kita tanam anak kita, bini kita tengah hidup tanam. Boleh tak? Haram. Tapi bila mati, wajib tanam. Wajib tanam. Bila hidup tak boleh lah. Apa tanam Rasulullah semulia manusia? Tak. Ini hukum. Beliau membaca firman Allah, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau akan mati dan mereka juga akan mati. Kita ni pakat mati semua. Beliau juga membaca firman Allah, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'au kutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala akibai falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Muhammad itu tidaklah hak lain hanyalah seorang rasul. Sesungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik di belakang, yakni murtad? Siapa yang berbalik ke belakang, yakni murtad, maka dia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Ibn Musayyib menyebut bahawa Umar radhiyallahu anhu berkata, demi Allah, sebaik sahaja aku mendengar Abu Bakar membacakan ayat itu, maka aku menjadi lemah longlai sehingga tak berdaya untuk berdiri. Siapa? Mengaku. Akhirnya aku rebah ke bumi ketika mendengar Abu Bakar membacanya, maka yakinlah aku bahawa Rasulullah SAW telah wafat. Itu maknanya apa? Maknanya mereka ni kasih kepada Nabi dengan kasih yang sungguh-sungguh. Isnin 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijrah, orang ramai pun mula menangis teresak-esak. Hassan bin Sabit turut mengungkapkan beberapa bait syair dan menggambarkan perasaannya dengan pemergian Rasulullah SAW. Antara lain beliau berkata, ala talalil qabril lazi fihi Ahmadu atalat wukufan tazriful ain juhdaha ghashiyata allauhul sara la yuwassidu laqad ghayyabu hulman wa ilman wa rahmah wa qad wahanat minhum zuhurun wa a'dudu warahu bihuznin laysa fihim nabiyyuhum wa man qad bakathul ardu fannasu akmadu yabkuna man tabkis samawatu yawmahu raziyata yawmin mata fihi Muhammadu wa hal adalat yawman raziyatu haliki. Lama ku berdiri dengan air mata yang deras mengalir. Hasan ni penyair terkenal, disebut syair Rasulullah. Penyair Rasulullah. Hasan banyak nama, ini namanya Hassan bin Sabit. Menghadapi timbunan tanah yang padanya Ahmad Muhammad. Nak tengok Rasulullah dikebumikan tak tahan, tuan-tuan. Telah pergi orang yang paling berkasih sayang, samudera ilmu dan paling rahmah. Pada petang ketika jasad baginda ditimbuni tanah tanpa bantal, seorang demi seorang pergi dengan penuh kesedihan tanpa Nabi di sisi mereka, yang menyebabkan lemah belakang dan lutut mereka. Mereka terus menangis dan langit terus menangis pada hari itu. Bumi turut menangis, sedangkan orang ramai dalam kebingungan. Adalah terdapat hari musibah dan kesedihan yang setara dengan hari wafatnya, Nabi SAW. Maknanya adakah terdapat hari musibah lebih teruk lagi daripada Rasulullah wafat? Tak ada dah, kata dia. Itu keadaannya. Cerita ini disebut dalam Sirah Nabawiyah oleh Ibn Hisham, Sirah Nabawiyah oleh Ibn Katsir, dan juga dalam kitab Al-Iktifa bima tamnahu min maghazi Rasulillah. Jadi kita berhenti setakat tu dulu. Itulah detik kewafatan Nabi SAW, termasuklah hari kewafatan Rasulullah SAW dan sikap sahabat semuanya. Semoga kita menjadi orang yang kasih kepada Nabi SAW. Selamat kita daripada azab
dan Allah beri kepada kita mendapat syafaatnya ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din, alimna ta'wil, Allahumma ja'alna minal ladzina istami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Okey. Tunggu dulu sekejap. Towers, dia bermurah hati untuk buat jamuan kepada kita, dan dia ni ada package umrah. Siapa dia nak dapat sedikit pengenalan tentang package umrah, mungkin di luar sana boleh tengoklah satu persatu. Dan dia banyak menolong sahabat-sahabat, rakan-rakan dia dan juga orang-orang lain, dan dia antara yang aktif dalam ceramah ataupun dalam dakwah Islam, insya-Allah. Jadi boleh tengoklah kesesuaian kita, mudah-mudahan terbaik. Sekian, wassalam.